Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak 1 USM. Selamat kembali ke kelas PDPR. Alhamdulillah bila anda dah buka video cikgu, maksudnya anda dah join lah kelas matematik. Tahniah, anda hebat. So hari ini kita nak sambung kita punya pembelajaran sebelum cuti hari tu. Kita masih lagi dalam tajuk ungkapan algebra. Dan kita tak habis lagi. Last hari tu cikgu bagi ujian kan. Walaupun kita tak habis lagi. Semua tak habis lagi tu dekat dalam buku modul lah. So hari ni cikgu nak guide kamu sama-sama kita buat latihan untuk soalan dalam buku modul. Alright. Baik, yang ini cikgu nak ulang balik apa yang kita dah belajar. Kita dah belajar dalam tajuk ungkapan algebra, apa itu pemboleh ubah ya. Pemboleh ubah adalah kuantiti yang kita tak tahu dan kita nyatakan dia dalam bentuk huruf. Contohnya bilangan buku. So bilangan buku dalam kotak kita tak tahu berapa, so kita katakan dia sebagai X. Tak kisahlah X ke Y ke Z ke. Kemudian dalam pemboleh ubah kita ada nilai tetap dan juga nilai yang berubah. Nilai tetap apa? Nilai pemboleh ubah tetap pada sebarang masa. Boleh tengok balik, buka balik buku latihan dalam buku modul tu. Latihan yang kamu buat. Ini nilai tetap, ini nilai berubah. Contoh masa berlari. Masa berlari, nilai dia tu berubah. Kan? Kemudian kita dah belajar juga sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Yang mana kalau pemboleh ubahnya sama, jadi kita nyatakan dia sebagai sebutan serupa. Kalau tak sama, pemboleh ubah kita katakan dia sebutan tidak serupa. Macam ni lah Ni kan, ni dah tunjuk dah. X dengan X kuasa 2 adalah tak sama walaupun kedua-duanya huruf dia X. Dia mesti pemboleh ubah yang sama dan kuasa tu sama. Contoh macam ni. Kemudian bilangan, kita belajar juga dalam sebutan, kita belajar bilangan sebutan. Contoh katakan 2X, ungkapan algebranya 2X tambah Y. So ini kita ada satu sebutan, dua sebutan. Ada berapa sebutan? Ada 2. Kalau cikgu tambah lagi 1, tambah 3, so ada 3 sebutan. Apa sebutannya? 2X, Y dan juga 3. Kemudian kita dah belajar juga penambahan dan juga penolakan. Macam mana cikgu ajar sebelum ni, penambahan dan penolakan kita susun dulu. Kita susun dulu yang pemboleh ubah sama. Kita kelaskan dulu, kemudian baru kita boleh tambah ataupun tolak. Begitu juga dengan pendarapan dan juga pembahagian. So yang ni dan yang ni kita dah buat dah latihan dalam buku teks. So hari ini cikgu nak kita sama-sama buat dalam buku modul. Alright. So kita tengok dulu apa soalannya dalam buku modul. Muka surat 64. Ada kawan yang dah buat dah sebenarnya. Dia dah belajar, dia terus buat bagus. Siapa yang tak buat lagi, kita sama-sama buat hari ini. Soalannya adalah permudahkan setiap pendaraban berulang berikut. Dia suruh kita nyatakan dalam bentuk yang simple lah macam ni. So X darab X maksudnya apa? X kuasa 2. Kan cikgu cakap apa-apa yang sama digandakan 2 kali maknanya kuasa 2. Digandakan 3 kali maknanya kuasa 3. Kan contohlah segitiga darab segitiga. So ada berapa segitiga? Ada 2 segitiga. So segitiga kuasa 2. So ini pun samalah kan? PQ darab PQ darab PQ ni benda yang sama ni. Jadi kuasa 3 lah, ada 3 kali kan. Buat dalam kurungan PQ, then letak kuasa 3 kat luar. Kemudian yang ni cikgu nak kamu buat sendiri. Senang sahaja. Negatif 3 kuasa. So kena letak dalam kurungan juga. Sama juga dengan yang ini, walaupun dia nampak panjang kan, tapi benda yang sama. 2F tolak 1, 2F tolak 1, 2F tolak 1.
So yang ni A tolak 2 dengan A tolak 2 pun sama. Jadi jawapan dia A tolak 2 dalam kurungan kemudian kuasa 2. Okey? Yang ini walaupun nampak banyaknya cikgu. Kan? Tapi tak ada benda yang sama juga. Benda yang sama. Okey? Awak buat dalam kurungan. Tulis balik benda yang sama tu apa. 3KH kuasa 2. Okey, tutup kurungan. Lepas tu kuasa berapa? Kuasa berapa tu kamu buat sendiri. Boleh kira kan ada berapa tu. Okey, alright. So next. Okey, yang soalan nombor 10. Okey, nombor 10. Terbalik daripada soalan nombor 9 tadi. Nombor 9 tadi, dia suruh kita simplekan kan. Jadi, kuasa berapa? Yang ini daripada yang kuasa berapa tu, dia nak kamu tulis dalam penulisan berulang. Pendaraban berulang. So, tulis balik je lah ya, macam contoh kat atas ni. Okey, 6T kuasa 3 maksudnya 6T darab 6T darab 6T. So, ini kalau 2X tolak Y kuasa 2, maksudnya 2X tolak Y darab 2X tolak Y. Okey, dan seterusnya. Okey, ni mudah. Ini mudah. Okey, yang ini nampak panjang tapi sebenarnya mudah. Kita buat satu-satu lah. Kita buat yang ini dulu. MN. Okey, MN kuasa berapa? Kuasa 2. So, kita buat MN. Darab MN. Okey, stop. Sebab dia 2 kali je. Okey, sambung dengan 5Y tolak Z. Okey, darab berapa kali 5Y tolak Z? 3 kali. So, kena buat 3 kali dalam kurungan tu. Okey? Alright. So, okey, yang tadi tu mana yang cikgu tak terangkan tu kamu buat sendirilah. Cikgu nak tengok faham ke tak. Kalau boleh buat sendiri, maknanya awak faham. Okey, kalau tak faham, tanya cikgu. Okey, seterusnya kita nak tengok hitung hasil darab bagi setiap yang berikut. Okey, nak darabkan sebutan ni, sebutan algebra. Okey, tengok contoh dulu. 2J darab H. Maksudnya kat sini adalah 2 darab J darab negatif H. So, kita darab semua. So, kita akan dapat negatif 2JH. Okey, 12P darab 2Q. Okey, yang ini maksudnya apa? Maksud 12P adalah 12 darab P. Okey, darab dengan 2Q maksudnya 2 darab Q. Okey, kemudian apa? Cikgu kata kalau nombor yang sama ataupun pemboleh ubah yang sama, kita boleh darabkan. Kan? So, yang ni P dengan Q pemboleh ubah tak sama, huruf tak sama. So, tak boleh darab. So, apa yang boleh darab? Nombor ni 12 darab 2. So, 12 darab 2, 24. P dengan Q tak boleh darabkan, pemboleh ubah yang lain. Jadi, kita tulis sahaja P, Q. Okey. Alright. So, seterusnya yang B tu. Okey. Cikgu alihkan sekejap muka cikgu ni ke sini. Okey. Yang ini maksudnya apa? E darab E negatif E kuasa 2F. Maksudnya E darab E kuasa 2. Okey, negatif tu maksudnya dekat depan E tu kita kira sebagai 1 lah. Kalau tak ada apa-apa kan. Tak ada 2E ke tak ada 3E. Kalau tak ada apa-apa kita katakan dia sebagai 1 kat depan. Okey, so maksudnya E darab negatif 1. Okey, darab E darab, tak muat, tak bawa darab E sebab E ada 2 kali kan dekat sini. Okey, kemudian darab F. Okey, so ada berapa E? 1, 2, 3. So, 3E. Jadinya E kuasa 3. Okey. Darab negatif 1. Okey, darab F. So, F ni negatif 1. Darab E kuasa 3 darab F jadi negatif E kuasa 3. Jawab macam ni lah jawapan dia. Tapi, kalau ada 1 kita tak payah letak 1. So, jawapan dia negatif E kuasa 3 F. Okey, ni kuasa 3. Okey. Alright. So, kita terus kepada soalan C. Okay, soalan C. 2/5G kuasa 2. Okey, darab negatif 25GH. Alright. So, yang ini. Sama juga cikgu pecahkan. Okey, sekejap Okey, 2/5. Okey, darab. Berapa G? Ada 2 kan? 1, 2,
Okey. Kemudian kita darab dengan negatif 25. So, negatif 25. Okey, darab G darab H. Okey, so kita nak selesaikan mana dulu? Kita selesaikan yang, cikgu kita selesaikan yang nombor dululah, betul. Okey, 2/5 darab negatif 25. Kalau tak tahu nak darab nak buat apa? Guna kalkulator. Tapi kalau tak payah guna kalkulator pun tak apa kan? Sebab dia sifar 5 je. Okey, 1, 5 ni, 5, 5. Ni 5 lah 5, 5, 25 kan? So, negatif 25. Okey, so atas je lah darab 2 dengan negatif 5. So, 2 dengan negatif 5. 2 darab negatif 5. Negatif 10. Okey, selesai nombor. Jadi, kita tengok pula dekat pemboleh ubah. So, mana pemboleh ubah yang sama? Okey, mana pemboleh ubah yang sama? Ambil warna biru lah. Yang sama, G kan? 1, 2, 3. So, kita letak G kuasa 3. Okey, lagi apa? Ada lagi tak yang kita tertinggal? Ada yang ni kan, H. H ada kawan tak? Tak ada. 1 je. Okey, tulis je 1. Okey, so jawapan dia negatif 10 G kuasa 3 H. Okey. D dengan E tu, cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, D dengan E. So, kalau awak faham, awak boleh buat. Dan cikgu yakin kamu faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 12. Okey. Hitung hasil bahagi bagi setiap yang berikut. Ni bahagi juga. Bahagi pula. Okey, so bahagi. Kita tengok contoh dulu. Okey, nampak ni. 4A kuasa 2, B kuasa 3. Darab bahagi dengan negatif 8AB. So, apa yang dia buat adalah kita susun dulu yang atas ni. Kita pecahkan. So, 4A kuasa 2, B kuasa 3. Maksudnya, 4 darab A darab A. Sebab ada 2 kali A. B 3 kali B darab B darab B. Bahagi negatif B, A, B. Okey, so mana yang sama atas dengan bawah boleh buat apa? Kita boleh potong. Okey, so A kat atas 1. Okey, kat bawah 1. Okey, A ada lagi kat atas tapi tak ada kat bawah. So, tak boleh potong. Okey, so B ada atas 1, ada bawah 1. Okey, kemudian nombor kita boleh permudahkan. Okey, 4, 1. Ni negatif 2. Okey, so akan dapat kat atas ada apa? 1 darab A darab B darab B. So, ada 1 tak payah tulis. So, kita ada 1A, kita ada B, ada 2 kali B kuasa 2. Okey, bahagi. Kat bawah ni kita ada negatif 2 sahaja yang tinggal. Okey, so dapatlah macam tu. Okey, now kita buat sama-sama soalan A pula. Okey, so 16EF kuasa 3 maksudnya apa? 16 darab E. Darab, ada berapa F? 3. 1, 2, 3. 3. Okey, per 8 darab, ada berapa E? Ada 2. 1, 2. Okey, kemudian darab lagi 1. F. Okey. So, ambil, kita potong-potong, ambil color biru lah. Okey. So, kita potong satu-satu dulu. Okey, 16 dengan 8 boleh potong tak? Boleh. Sifar berapa? Sifar 8. 188, 28, 6, 16. Okey, E. E 1 atas, tengok bawah ada E tak? Ada. Okey, boleh potong. Okey, F. F ada 1 atas, bawah 1. Okey, F ada lagi kat atas ni kan? F ada lagi ni, ada F lagi. Ada tak F lagi kat bawah? Tak ada. Tak ada, tak boleh potong. Okey, jadi itu sahajalah. Okey, kemudian kita tulis balik. Okey, kat atas kita tinggal apa dekat atas ni? Dekat atas kita tinggal apa? Dekat atas kita tinggal ada 2. Okey, tulis 2. Okey, lagi ada 1, ada 2. Ada 2F. Jadi, 2F kuasa 2. Bahagi, kat bawah tinggal apa? Ada 1. 1 ni tak payah tulis. Kemudian ada 1E sahaja. So, tinggal E kat bawah ni. So, jawapan dia adalah 2F kuasa 2 per E. Kan? Senang sahaja. Okey. So, B tu
sila buat sendiri. Alright, seterusnya C. C boleh buat sendiri juga. Okey, kita tengok D dulu. Okey, so D. D sebab dia ada kat atas tu kan. So lain sikit kan. So sama juga sebenarnya. Kamu tulis balik 25 darab X. Darab X. Alamak, nampak macam sama lah pula kan. Okey. Cikgu tukar dia jadi. Alah, tapi awak nampak lah ni kan. Besarkan, cikgu besarkan. Darab X. Darab X. 25 darab X. Darab X. So ada 2X. Okey. Tolak 5. Okey. Kemudian bahagi 5 darab X. Okey. So kita boleh potong dengan. Kita potong 5 dengan 5. 1, 5, 5. Sini 5, 5, 25. X atas 1. Oh, lemak silat. Tolak. Ni X atas 1. X ni 1. Okay, so lepas tu nak cikgu tadi. Mana tadi kita? So kat atas tadi tinggal 5 X tolak 5, right? 5X tolak 5. Okay, betul tak jawapan dia 5X tolak 5? Alamak, tersilap sekejap Okey, cikgu minta maaf ya. Tadi salah tau. Okey, ini yang betul. Okey, so 25X kuasa 2 tolak 5 bahagi 5X. Maksudnya macam ni ya. Penulisan dia macam ni bila kita pecahkan. 25X kuasa 2 per 5X bahagi 5. Tolak 5 per 5X. So dekat sini baru kita boleh. Kamu nak pecahkan boleh. Ataupun nak terus potong pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kalau pecahkan macam ni lah. 25 darab X. Darab X. Okey, bahagi 5 darab X. Okey. Kemudian tolak 5. Okey, 5 darab X. So, yang sebelah sini, kita boleh potong. Okey, kita boleh potong dengan. Okey, 1, 5. Sini 5, 5, 25. Okey, sini X 1. Potong X atas 1. Okey, jadi dekat atas tinggal 5 dengan X sahaja. So, 5X lah. Okey, so dekat sebelah sini pula, kita boleh potong yang mana? Kita boleh potong 5 dengan 5 sahaja. So, tinggal apa? Okey, dekat atas je tinggal, kalau tak ada apa ni, 1 lah kan? Okey, 1 per X. So, jawapan dia macam ni. Okey, alright. So, sama juga dengan yang sebelah sana, kita pecahkan dulu dalam bentuk macam ni. Okey, kemudian kamu boleh potong. Alright, okey. So, next. Okey, seterusnya adalah so nombor 13. Nombor 13 ni campuran. Okey, so campuran kita tengok tengok contoh je dulu satu. Okey, sebab nanti video ni jadi panjang kan. Nanti susah awak nak tengok. Okey, so macam ni. 2xy darab x kuasa 2yz. Okey, bahagi 4yz kuasa 2. Jadi yang atas tu darab. Okey, bila dipecahkan jadi begini. Okey, kemudian bahagi. Okey, kemudian boleh potong. Okey, sama juga yang ini. So, apa kita buat? Yang darab tu kita letaklah dekat atas kan. Yang contohnya P kuasa 2. Ini. Darab yang ini. Kan? Lepas tu bahagi. So, dia akan jadi kat atas dia macam ni. P kuasa 2Q. Okey, darab negatif 20 QR. Okey, kemudian bahagi negatif 10 P. Kan? Okey, so macam mana kamu nak buat? Okey, kalau kita nak potong terus pun tak ada masalah. Kalau tak nak pecah kan, boleh je. So, kita tahu kat atas ni ada 2P kan. Atas ni ada 1. So, 1 potong, atas ni potong. So, dia tinggal 1 je kat sini. Okey, boleh nampak tak? Okey, so dia tinggal 1 je kat sini. Okey, sebab kita dah potong tadi kan dia ada 2. 1 kat bawah kita potong, 1 lagi kat atas. Okey. Okey, kemudian itu je lah yang boleh potong. Okey, kemudian kat atas ni kita darab Q dengan Q. So, dapat Q kuasa 2. Okey, R. Okey, kemudian atas ni tinggal negatif 20. Okey. Kemudian bahagi negatif 10. Allah. Bahagi negatif 10. So, negatif 10 dengan negatif 20 kita boleh potong kan? Potong. Okey, jadi tinggal
Sini tinggal 2. Jadi jawapan dia negatif 2Q kuasa 2R. Okey. So, harapnya boleh nampak Kalau tak nampak, nanti awak tanya cikgu balik. Okey, so yang bawah ni cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, kemudian hantar pada cikgu. Cikgu nak tengok betul ke salah. Okey, konsep dia sama sahaja. Okey, yang darab tu kita darabkan dulu. Okey, again, cikgu ulang. So, yang ni kat atas ni kita darab dulu. Okey, kalau rasa nak pecahkan, pecahkan. Kemudian bahagi. Okey, yang ini pun sama. Kat atas tu dia darab. Kemudian bahagi. Yang ni kita buat yang ni dulu kan. Yang ni awak darab dengan yang ni dulu. Okey, kemudian bahagi yang tengah ni. Okey, yang ni dah selesai. Darab dulu, kemudian bahagi. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. So, cikgu minta kamu buat dalam buku modul saja ya. So, nanti hantar pada cikgu supaya cikgu dapat bagi markah untuk kamu. Untuk markah PBD dan cikgu tahu kamu boleh buat. So, kalau tak boleh buat, cikgu akan ulang balik. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.